topik iaitu kepada dinamik pasaran, analisa struktur dan korelasi pasaran. Apa yang saya kongsikan kepada anda, mana dia? Okey, tak apa. Kita guna yang kat sini lah. Kalau hitam lah pula. Senang sikit nak tengok. Ni lebih jelas kan? Dan ini kalau putih. Okey. Uish, kalau hitam semua skrin saya hitam. Saya tak dapat. Tak dapat. Sebab ada kita punya Skype kat situ. Saya tak dapat nak tengok. Kita guna pen je lah. Okey. Tiga instrumen dalam pasaran. Tiga instrumen dalam pasaran. Kita ada tiga instrumen. Campurlah bahasa dia. Okey. Yang pertama adalah indeks equity. Ini teruk sangat. Indeks equity. Yang kedua, kita ada yen. Yang ketiga, kita ada US dollar. Okey? Ini tiga instrumen dalam pasaran. Di antara tiga instrumen dalam pasaran ni, yang senang nak tengok dia punya structure, dalam pivot wave ni, kita ada basic dia dua jenis structure. Motif dan korektif. Structure motif senang nak tengok, senang nak confirmkan. Kenapa senang nak confirmkan? Sebab dia ada 1618. Itu structure motif. Kalau kita ada motif dengan extension, simple nak tengok. Tengok sekali itu trend. Itu motif. Kalau anda tengok ini trend ke, dah habis trend ke, ataupun dia tengah pembetulan, itu korektif. Simple dia. Jadi asas dia adalah kepada bentuk ini yang dikenal pasti oleh R.N. Elliott. Price cycle. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Dan 5 ni boleh menghabiskan sama ada A, C, 1, 3 dan 5. Okey. Dan di sini kita ada A, B dan C ataupun W, X dan Y bergantung kepada apa bentuk dalam ini. Kalau dia 3, ini W. Kalau dia 5, ini A. Now, setakat ini ada soalan tak? Dan ini boleh menghabiskan B ataupun another W ataupun Y ataupun apa lagi? X. Kalau 3 tak dapat habis X. Kalau 5 dan 3 ataupun 2 ataupun 4. Okey. Ada soalan tak setakat ini untuk price cycle? Jadi setiap wave-wave tu dia ada sifat-sifat tertentu. Wave 1 tak tentu. Dia boleh pergi banyak, dia boleh pergi tak banyak, dan dia boleh berbentuk diagonal. Wave 3 kena pergi banyak. Kena ada momentum. Macam mana kita nak tahu benda tu? Kita tengok RSI. Wave 2. Okey, macam mana kita nak tahu benda tu? Kita tengok RSI. Okey, now struktur yang paling jelas seperti saya sebut awal tadi adalah indeks. Itu yang paling jelas. Kita buka chart-chart indeks, kita tengok kepada yang besar dia, anda akan nampak struktur dia simple.
Buka yang besar dia, ini trend. Anda nak cerita macam mana pun, ini trend. Anda tak dapat katakan ini korektif, ini nak ke bawah bang. Tak dapat. Ini trend. Sekali imbas, dah kenapa dia macam itulah pula. Dia boleh lari-lari yang tak tahan tu. Okey. Sekarang ni okey lah pula. Okey. Kenapa dia jadi terbalik macam ni? 3, 4 dan 5. Ataupun 2 saya lari balik. Hai. Sabar je, Jo. Macam mana dia boleh lari situ? 1. Letak je lah situ. Okey. Dia boleh lari pergi sana. Okey. Kita tengok kali lepas, ini adalah trend. Simple. Jadi apa yang kita guna, kenapa ini penting? Kita gunakan dia sebagai kita punya map daripada sudut sifat-sifat asas kepada sifat wave tadi. Wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 dan wave 5. Jadi kita ada indeks sebagai kita punya map. Anda ambil, kita ambil euro US dollar. Tengok. Euro US dollar, mana euro US dollar? Euro US dollar, ada buka chart besar dia. Ini payah nak kata. Ini trend ke? Ini apa ke? Ini apa? Sekejap kita tengok Ini adalah full chart untuk apa? Untuk euro US dollar. Kalau saya boleh lukis dia dalam bentuk lain tau. Ini saya boleh lukis dia dalam bentuk lain. Tengok kat sini Saya boleh lukis dia 1. Saya boleh lukiskan dia sebagai 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Boleh tak? Saya boleh lukis benda lain. Kenapa saya lukis dia ke atas? Tapi chart yang sama untuk US 500, saya tak dapat buat benda ni. Ini kena lukis ke atas. Nampak kenapa kita kena tengok indeks? Untuk lukis yang lain-lain, anda kena ambil satu chart yang jelas. Baru saya dapat lukis untuk euro US dollar tadi. Baru saya dapat lukis euro JPY. Baru saya dapat lukis chart Apple. Baru saya dapat lukis chart Tesla. Nampak tak? Jadi ini tak dapat lain. Ini ke atas. Sebaliknya, kalau kita tengok euro US dollar, saya boleh lukis dia banyak benda. Ini A, B dan C, W, X, Y, W, X, lepas tu naik ke atas. Ini boleh jadi 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu correction A, B dan C ke bawah. Kenapa kita katakan dia ke atas? Sebab indeks tadi. Euro US dollar, kita lukis dia tak jauh daripada kawan dia. Ni. Saya kena lukis ini ke atas. Kenapa saya kena lukis ini ke atas? Yang sini yang sini. Saya kena lukis dia ke atas disebabkan oleh indeks ni ke atas. Saya tak dapat lukis euro JPY kat sini nak menjunam ke bawah kat sini. Kalau saya lukis ini menjunam ke bawah kat sini, ini saya tak dapat lukis ke atas. Boleh tak? Itu langkah pertama. Bila anda buka chart, buka yang paling besar dia, lepas tu tentukan apa dia punya bentuk dia. Adakah dia sebagai motif, korektif, 5 atau 3. Itu yang 5 dan 3 tadi Jadi, kenapa saya tunjukkan benda-benda ni? Ni sebab dia. Setiap wave kat sini mempunyai
sifat-sifat dia sendiri. Wave 1 tidak menentu. Wave 2 deep correction ataupun dengan momentum. Dia tak perlu jatuh banyak, tetapi momentum dia tetap ada. Itu wave 2. Itu wave 2. Wave 4 dia boleh kecil, tetapi momentum dia pun boleh tahan. Tapi biasanya struktur dia kecil je. Wave 2, momentum dengan struktur lazimnya adalah sama besar. Itu sifat wave 2. Dia boleh tembus bawah 1 untuk momentum, tapi struktur dia tak boleh. Struktur dia tak boleh. Now, semasa kita dalam pasangan yang betul ke bagus, trend dah naik ke atas, masa wave 1 dekat indeks, fahamkan apa fundamental. Ini fundamental, ini saya masukkan faktor fundamental tau untuk lukis. Biasanya orang buat technical, everything is priced in dalam chart. Bila saya mengkaji benda ni, saya dapati yes, everything is priced in dalam chart. Kalau indeks ke atas, yen pair kena ke atas, yen kena jatuh, kan? Tetapi apa yang saya dapati, bila wave 1 kadang-kadang kita dapati yen pair ke bawah. Itu yang selalu kena kan, indeks ke atas, yen pair buy. Padahal yen pair tengah tiruk ke bawah. Pada waktu tu, saya ingat lagi tahun 2009, 2008, waktu market tengah jatuh. Sebab ada orang yang bagi tahu kepada saya bahawa kalau indeks tengah naik, yen pair kena naik. Tapi saya tengok dekat chart, zoom in, zoom out, zoom in, zoom out, dia tengah jatuh. Tapi something yang berlaku pada waktu tu, yen pair lain jatuh, UJ naik pada waktu ini. Few times saya tengok dekat chart bila tengah jatuh, EJ jatuh, AJ jatuh, UJ tak jatuh. UJ sideways ataupun naik ke atas. Jadi apa denominator dia? Apa yang sama kat situ? Dan saya tengok kepada dollar index. Saya dapati kita akan lihat dolar membuat trend. Pada waktu tu saya tak guna Elliott Wave. Pada waktu tu saya menggunakan Wyckoff. Kita akan melihat sama ada distribution. Kita dalam distribution punya phase dalam untuk dolar semasa wave 1 dekat indeks. Dan berkali-kali dia buat benda tu. Dolar will have trend pada semasa wave 1. Pada waktu tu saya gunakan Wyckoff, kalau nak tahu. Saya tak nampak accumulation stage untuk US dollar semasa kalau ada pun dia siapa yang faham Wyckoff, distribution, redistribution semasa wave 1. Maksudnya dia trend semasa wave 1. Dia tak ada accumulation, reaccumulation, tak ada. Dia semasa tu dia trend, simple. Semasa ini. Semasa wave 1 untuk indeks. Berkali-kali saya tengok kat belakang, dan masalah saya nak gunakan Wyckoff pada waktu tu, dia tak dapat nak masukkan faktor time. Jadi apa langkah kedua saya? Saya cuba gunakan Gann. Masalah Gann untuk saya nak explain benda ni adalah dia tak sama kepada dia punya boxes tu. Dia tak sampai. Ada yang sampai, ada yang tak sampai. Jadi dia tak dapat saya gunakan untuk nak ceritakan correlation. Dan langkah ketiga saya gunakan, kalau nak tahu Elliott Wave ni saya gunakan yang last sekali, yang keempat, disebabkan saya tak suka dia. Saya tak suka. Sebabnya dia terlalu subjektif. Kalau tanya saya, dia terlalu subjektif. Seorang lukis naik, seorang lukis ke bawah, seorang lukis ke kanan, seorang lukis ke atas, seorang lukis macam-macam. Tak sama. Jadi, apa yang saya cuba buat, saya cuba guna Wolf.
cycle ni semua saya tak suka. Saya tak suka alien wave pada waktu tu. Dan saya gunakan Wolf. Masalah Wolf kadang-kadang dia tak dapat bila market tak trending, dia tak dapat. Faham tak? Tak dapat nak lukis dia. Bila dia tak trending, bila market sideways, dia payah nak menceritakan yang bila kecil-kecil, bila dia tengah sideways, dia tak dapat. Jam sekali lagi. Jadi terpaksa lah. Saya pada waktu tu, kita orang satu Yahoo Messenger group, kalau nak tahu. Satu Yahoo Messenger group. Dan kita ada few yang memang menggunakan alien wave. Jadi saya terangkanlah benda ni kepada orang. Saya dah jam, saya tak tahu mana nak cari. Saya tanyalah dalam tu. Saya terang kepada orang. Dan dalam tu ada Wolf, ada Gun, ada ni. Dulu tak ada Telegram ni tak ada. Dulu tak ada. Kita ada Yahoo Messenger. Saya dah cari goal pada waktu tu. Forex Factory punya chat, punya forum. Waktu tu orang dekat forum, orang tak ada Telegram, tak ada WhatsApp, tak ada. Phone kita Allahu pada waktu tu. Okey, jadi kita pun discuss lah dalam Yahoo Messenger. Dok dapat email, ada message, tengok balik dan kita berbincang pasal benda ni tau. So, apa yang dan this alien wave punya group dalam tu, dia orang present kepada saya konsep fractal. Saya faham alien wave, tapi saya tak gunakan alien wave. Saya belajar alien wave tahun 99 kalau nak faham. Kalau nak tahu tapi saya tak gunakan dia. Jadi bila kita tak guna, kita tak tahu, tak mahir dia. Tak minat. Sebab saya lukis ke atas, orang lukis ke bawah. Saya lukis ke bawah, market naik ke atas. Saya pun dah pening. Macam mana nak guna ni? Dah pergi cari goal. Tak ada. Dalam trading tak ada otai. Tak ada otai. Ada seorang lukis atas, orang lukis ke bawah. Macam mana tu Fikri? Tu zaman-zaman dulu lah, 2006, 2007. Saya ni cerita 2008, 2009. Saya tak tahu nak cari kat siapa. Saya dalam Yahoo Messenger group ni, saya tanya dah dalam tu. Grup tu dah tak aktif sangat dah sebenarnya. Tapi bila saya tanya soalan, dia orang start, ada belasan orang dalam tu. Dan kita orang pun, we see something tau, mengenai all this dynamic. Saya tengah belajar fundamental pada waktu tu, kalau nak tahu. Saya tengah belajar fundamental dan saya nampak benda-benda ni. So, somebody told me about yang saya sebut tadi, indeks ke atas, yen pair patut ke atas. Tapi saya nampak yen pair ke bawah. Jadi, ramai menggunakan konsep correlation, dia menggunakan dua. Minyak ke atas, Canada dollar strong. Betul? Ya? Minyak strong, gold naik. Selalu dengar benda ni kan? Euro US dollar naik, Euro JPY naik. Saham naik, gold jatuh. Tu satu yang ramai selalu kena. Betul? Tapi tak. Kadang-kadang dia lain. Dia pecut lain. Satu pecut ke atas, satu pecut ke bawah. Satu pecut ke atas, dua-dua naik ke atas. Kita pun pening kepala. Macam mana aku nak guna correlation? Di situlah saya dapati ada unsur ketiga ni. Dia tak dapat dua. Dia kena tiga. Dia kena tiga. Ya? US dollar, indeks dan yen. Dia tak dapat dua. Bila anda menggunakan correlation, ramai menggunakan correlation menggunakan dua. Betul? Yen jatuh, indeks naik. Yes. Yen naik, indeks jatuh. Yes. Tapi tak semua masa. Dan salah satu daripada tiga ni akan bergerak sideways. Sideways in definition untuk saya adalah sama ada tiga wave pembetulan, tiga wave, ataupun diagonal ke atas, diagonal ke bawah. Itu sideways dalam definisi saya. Dia ke atas, dia ke bawah, tetapi dia tak ada extension. Dia tak ada 1618. Itu adalah sideways dalam definisi saya.
Okay, now balik ke cerita ni tadi ya. Dan saya dapati bahawa ada 3. Tak dapat 2. Tak dapat cuma minyak naik kena ada dolar naik. Kalau minyak naik, dolar pun naik, UCAT boleh naik. Sepatutnya minyak naik, UCAT jatuh. Ya. CAT JPY boleh jatuh. Kita tengok minyak naik, CAT JPY jatuh. Apa hal? Ni benda-benda dia. Ni benda-benda dia. Pian ada tak? Pian malam nanti kita cerita pasal stagflation. Everything saya ceritakan untuk yang ni. Jadi, di sini adalah faktor dolar. Ini yang saya panggil sebagai fixed dynamic. Di mana dalam fixed dynamic ni, pergerakan pasaran ditentukan oleh dolar. Syaratnya, wave 1 dalam indeks sama ada dia tengah buat, dia tak boleh extension, sama ada dia adalah pergerakan diagonal ataupun pergerakan motif biasa. Tak ada 1618. Itu adalah fixed dynamic. Boleh? Kalau wave 1 extension macam mana? Kita boleh masih ada dolar dynamic, but dia punya ni tak terlalu prominent. Maksudnya kita masih akan ada pergerakan yang lebih dipengaruhi oleh yen. Dia 2 je. US dollar atau yen. Ada tengok chart, ada tanya soalan ni. Pergerakan semasa dolar ke yen? Dolar ke yen? 2 soalan tu je ada tanya. Ada tengok chart, ada tengok news apa semua, dolar ke yen? Tengok chart. Itu je. Okey. Jadi yang pertama tadi adalah dolar. Sama ada dolar positif atau dolar negatif. Pada waktu wave 1 dalam indeks. Pada waktu tu anda cari untuk dolar pair kalau ada dia punya set up lah. Maksudnya untuk euro US dollar, GBP US dollar, but not exactly AUD dengan NZD serta CAD. Not exactly sebab indeks ke atas. Semasa wave 1. Itu masanya. Jadi AUD US dollar nak buy ke sell, tengok dolar. Kalau tengok dolar indeks tengah jatuh, AUD US dollar kita buy. Euro US dollar. Kalau tengok dolar indeks tengah jatuh, kita cari buy euro US dollar. GBP US dollar. Chef, USD chef. Okey. Pada waktu itu yen pair akan bergerak sama dengan dolar pair sekiranya kita ada dolar dynamic. Yen pair akan bergerak sama dengan dolar pair. Jadi kalau kita ada dolar yang tengah kuat, euro US dollar tengah jatuh, biarpun saham naik, euro JPY boleh jatuh. Faham tak? Tu yang orang kata indeks naik, apa euro JPY jatuh? Sebab faktor dolar. Tu sebab dia. Jadi jangan nak kata indeks naik, oh yen pair kita long sangat. Jangan. Ini adalah yang pertama. Yang sama juga berlaku dekat wave 5 kat sini. Di mana dia banyak dipengaruhi oleh pergerakan dolar. 1 dan 5. 5 normally adalah waktunya yang lebih macam ni. Momentum lebih rendah, volume dagangan lebih menurun, dan pada waktu tu normally pada waktu tu banyaknya kena sahur. Faham tak? Ni trader retail. Ni kat sini. Kat sini
Retail yang masuk. Kena sauk. Pergerakan sekarang, kita nak masuk wave 5 dalam indeks. Pergerakan yang lebih macam ni, yang siapa yang guna stop loss 25 pip, 30 pip, kena sauk, lepas tu dia naik atas. Sebab market tengah cari liquidity tak banyak. Yang banyaknya, sebab itu waktu wave 5, kaedah stop loss, anda tak dapat letakkan stop loss macam ni tau. Macam sini. Ni aku entry kat sini. Stop loss, ini entry. Stop loss ngam-ngam bawah sini. Apa yang selalu jadi? Berapa kali kena? Dia ngam-ngam sampai, lepas tu dia naik. Ni kat sini. Sebab semua orang letakkan entry yang sama, stop loss yang lebih kurang sama dekat situ. Situ adalah tempat untuk bagi mereka yang nak long, situ banyak order. Stop loss anda adalah apa? Kalau anda long, stop loss anda, bila anda long, the moment anda long, anda buy, anda automatic jadi seller dalam market tau. Faham tak? The moment anda buy something, anda nak keluar, anda kena sell. Anda sell something, anda kena buy balik bila keluar daripada market. Jadi bila anda buy something, automatic anda dah jadi seller. Anda tengah ada sell position. Sama ada kena stop out ataupun tempat anda letak SL anda, stop loss anda. Itu adalah sell stop. Sell stop anda siapa yang beli? Buyer yang beli. Bila saya nak buy dan saya tahu banyak order dekat sini, dia orang ada level 2 punya apa, depth of market. Kita ada ini. Order kat mana pun kita tak tahu. Kan? Kita ada bid ask lah. Kita ada benda ni. Kita ada benda ni. Jadi kat mana order yang ada, biasanya kita ada 5, 10 kan. Kalau level tu kita ada 100 order kat bawah, 100 order kat atas. Jadi dia orang tahu kat mana banyak order. Banyak order dekat kawasan ni, situlah tempat aku nak masukkan order aku nanti. Sebab kalau dia nak masuk, liquidity market tak banyak, takutnya slip. Jadi kalau order banyak kat sini, di sinilah dia akan push price dan baru price pergi. Itu konsep daripada supply dengan demand. Okay, the thing is, dalam wave 5, kita akan dapati pergerakan yang lebih tidak menentu dengan momentum yang lebih rendah. Dan sekali lagi pada waktu ini adalah dollar punya market. Dollar punya market, bukan yen punya market. Okay, apa kita nak trade pada waktu ini? Sama juga, but a bit different daripada yang lain tadi, di mana pada waktu ini anda boleh mencari benda-benda seperti instead of euro US dollar, pada waktu ini anda boleh mula mencari untuk AU, untuk NU, boleh ataupun the best is still euro AUD, GA, GN pada waktu ini. GBP, euro against Comdols. Dollar pair against Comdols pada waktu ini, wave 5 dalam indeks. Itu adalah untuk dollar dynamic. Ini semua dalam nota sebenarnya. Ada lagi tak dalam nota? Ni dalam ni untuk dollar dynamic. Jadi dollar dynamic berlaku semasa semasa fixed dynamic, wave 1 dan wave 5, di mana kita dalam positif dollar, US dollar mengukuh dengan momentum buat wave 5 wave. Dollar pair lemah dan kita akan ada US dollar JPY mendata ke atas. Sedang melakukan wave 5. Ni yang kita lukis semua ni. USD JPY.
Ya, kalau kita tengok yang besar dia, yang besar ni, ini adalah diagonal. Ya, menghabiskan C. Yang dalam sini, yang 3 ni tak akan ada 1618. 3 sini ya. 3 kat sini tak akan ada 1618. Faham? Kalau 3 ni buat 1618 apa jadi? Fikri. Kalau 3 ni tiba-tiba dia break 1618 dengan momentum. Itu bukan dollar dynamic. Itu yen dan itu adalah negatif yen ataupun itu adalah kita panggil dia sebagai index dynamic. 3 kat dalam UJ ni dia tak dapat datang dengan 1618. Kalau 3 1 2 3 kat sini buat 1618 dan kecil-kecil ni boleh. Tetapi yang menghabiskan dia untuk C ni 1 2 yang biru dia tak dapat buat 1618. I'm not talking about yang minute ya. Sebab B kepada C dalam primary ni, pecahan dia adalah dalam intermediate. Kamarul, Santi, Fifi, faham tak? Ya, macam ni. Saya buat yang baru. Okey. Kita ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Ya, A. Kita ada B. Okey, kita ada C. Okey. Jadi pada waktu tu kita sedang ini adalah kepada struktur primary. Kita ada pecahan dia kepada intermediate. Jadi intermediate tadi yang biru, yang 3 ni tak dapat buat 161.8 untuk UJ. Sebab kalau dia 168, either US dollar too strong or yen adalah lemah. Dan higher probability untuk ini adalah yen yang lemah. 4 dan 5. Sini tak dapat buat 1618. Untuk dia menjadi dollar dynamic. Kalau dia buat 1618, okay, itu bukan dollar dynamic. Itu adalah yen, negatif yen dynamic. Itulah indeks yang pecut ke atas. Kalau dalam struktur zigzag, itulah indeks yang itulah yen, yen positif ataupun yen negatif. Boleh? Okey. Semasa, ini adalah untuk semasa indeks ke atas ya. Kalau indeks ke bawah, ini dan kita ada zigzag di mana sini ada 1618, itu mungkin bukan yen dynamic tau. Itu mungkin dollar dynamic. Terbalik. Ada tak soalan apa-apa pasal benda tu? Ada tak soalan apa-apa pasal benda tu? Okey. Indeks tadi wave 1 ataupun wave 5 dan anda dapati UJ ni naik ke atas. Jadi naik ke atas dia tak boleh ada 1618. Kalau dia ada 1618, itu bukan dolar, itu adalah yen. Indeks ke atas. Okey. Vice versa, terbalik. Kalau kita ada indeks tengah buat wave 2 ataupun wave 4. Saya ingat lagi, Wimun ke Verut tanya 3 minggu lepas, 2 minggu lepas ya. Kenapa tiba-tiba dekat situ ada ni, nota ni. Ada tak lagi dalam nota ni? Mana pergi nota ni? Ni. Yang sini. Yang sini. Okay, now. Dolar dynamic, kalau kita tengah tengok, dolar tengah buat UJ, ini untuk UJ, untuk UJ. UJ ke atas,
Okay, dan kita sedang tengok positif dollar dynamic ya. Pada waktu tu UJ buat ke atas. Okay. Yang ke atas ni untuk dollar pair dia tak boleh ada 1618. Kalau dia ada, selagi dia tak ada 1618, itu adalah dollar dynamic. Kalau dia ada 1618 dalam indeks ke atas, dolar positif ataupun dolar negatif, tak kisah. Itu adalah yen dynamic. Boleh tak? Itulah negatif yen dynamic. Negatif yen, maksudnya indeks tengah buat wave 3. Kalau ada dolar pair yang pecut buat 1618, UJ buat 1618. Kunci dia UJ. UJ ni. Masa indeks buat wave 1 ataupun wave 5. Masa fixed dynamic. Masa fixed dynamic. Okey, itu adalah untuk dolar dynamic semasa positif equity. UJ tak boleh ada 1618 untuk fractal yang melengkapkan struktur dia. Kalau UJ tengah buat motif dan kita ada 1, 2, 3 macam ni, macam sekarang ni, macam ni. Yang 3 ni tak boleh 1618. Kalau 3 ni 1618, lagi masih membuat kejatuhan ya. Iaitu yang pertama, okey.